Alhamdulillah kita kembali lagi di Rampai Pagi, wawancara virtual yang ketiga untuk penutup Rampai Pagi hari ini. Segmen wawancara ceramah Ramadan bulan mulia, dan topik yang akan kita ketengahkan hari ini kita sajikan kepada penonton setia Rampai Pagi ialah sebaik-baik 1000 bulan. Dan yang bersama dengan kita untuk membincangkan perkara ini yang sudah pun berada di talian sekarang ialah Yang Mulia Haji Muhammad Khairul Azhar Idris, merupakan seorang penceramah. Apa kata kita terus saja sapa beliau. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mudahkan penyampai Rampai Pagi pada hari ini. Alhamdulillah ya. Baik Ustaz ya, dalam hari ini untuk segmen ceramah Ramadan bulan mulia, tajuk yang akan dirantangkan dibantangkan sebaik-baik 1000 bulan. Jadi tanpa melengahkan masa kita ni Johnny, Ustaz, barangkali sebagai mukadimahnya dapat memberikan dulu penjelasan berkenaan dengan mauduk yang kita ni bawakan pada hari ini. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah izin kurnianya juga kita ni sedar dan sedar kita ni sudah berada di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan yang penuh berkah ni. Jadi salah satu daripada keagungan keistimewaan kemuliaan di dalam bulan suci Ramadan ini ialah terdapatnya satu malam yang lebih berkat, lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita namakan, yang diberikan nama sebagai malam Lailatul Qadar, yang amat dinanti-nantikan kemunculannya juga oleh setiap muslim yang beriman, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadar ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang mana maksudnya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Jadi para ulama bersepakat sebenarnya bahawa Lailatul Qadar ini terjadi pada bulan Ramadan sahaja. Jadi para ulama juga bersepakat bahawa malam tersebut berlaku pada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Jadi inilah sebagai mukadimah kita ni pada hari ini untuk membincangkan dengan sebaik-baik 1000 bulan ini, iaitu malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita ni melihat sebenarnya walau apapun harinya ataupun yang kita ni walau apapun harinya ataupun yang kita ni yang seperti mana yang biasa kita ni dengar kelaziman yang kita ni dengar ia jatuh pada malam-malam ganjil, yang pentingnya malam tersebut kita ni yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya, melimpahkan kurnianya, keampunan kepada hamba-hambanya yang menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, dan juga yang kita ni dengan penuh mengharapkan pahala keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa menghiasi setiap detik kehidupan kita ini dengan amalan-amalan soleh. Jadi kelebihan malam Lailatul Qadar ataupun malam 1000 bulan itu sudah tentu ia akan dianugerahkan kepada bukan sembarangan orang. Artinya siapa yang berusaha ia akan dapat. Tapi kalau orang yang indah berusaha untuk mendapatkannya, memang ia akan dapat. Jadi inilah dan kita ni melihat bahawa peluang itu hanya diberikan kepada orang yang sanggup ataupun berusaha menggandakan amal ibadahnya pada malam-malam yang tersebut. Baik, yang mulia penyampai, seterusnya boleh saya teruskan lagi ni ya? Silakan. Amalan-amalan yang kita ni yang boleh kita ni lakukan yang antara kelaziman dalam wawancara yang pendek ni, antara perkara-perkara yang menjadi kelaziman kita ni dalam bulan Ramadan ni yang dapat kita ni lipat gandakan, yang dapat kita ni gandakan, perbaiki, banyakkan adalah amalan-amalan seperti berqiyamul lail, kemudian kita ni bangun malam, melakukan ibadah tahajud dan membaca Al-Quran, bertadarus, kemudian kita ni mohon keampunan dengan beristighfar, melakukan ibadah seperti bersedekah, kemudian memberi makan kepada orang yang berpuasa ataupun iftar, kemudian memperbanyakkan beriktikaf di masjid, dan banyak kebaikan-kebaikan lain yang sebenarnya lazim kita ni lakukan pada bulan Ramadan. Saya hanya akan menyentuh sedikit saja untuk kita ni kongsikan bersama supaya kita ni dapat memperbaiki ataupun memperbanyakkan ataupun menggandakan amalan-amalan ini untuknya kita ni sebagai pecutan 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan ini. Kemudian kalau kita melihat sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang mana maksudnya barang siapa yang mendirikan sembahyang pada waktu malam bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya di sana sembahyang malam itu termasuklah sembahyang sunat tarawih, kemudian sembahyang sunat witir, kemudian mendirikan sembahyang sunat tasbih, kemudian solat fardu bersama dengan imam, dan diakhiri dengan solat witir tadi itu bertadarus dengan para jemaah, ataupun kita ni bertadarus dengan jemaah kita ni kalau ada di masjid kita ni bersama-sama dengan di rumah. Jadi kita ni isikan malam-malam kita ni yang tersebut dengan perkara-perkara kebaikan. Kita ingat ya, isikan malam-malam kita ni yang kita ni lalu itu dengan perkara-perkara kebaikan supaya ia indahkan berlalu dengan sia-sia. Cuma itu saja. Artinya orang yang inginkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini adalah orang yang sentiasa mengisikan malam-malamnya tu dengan perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara kebajikan, perkara-perkara yang amal soleh. Jadi dengan semangat dan azam kita ni sama-sama mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala akan dapat membantu kita ni menjalani ataupun yang kita ni melalui 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan ini, supaya kita ni akan dapat meraih pahala dan ganjaran sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tersebut, dan juga kita ni akan dapat meraih pahala amal kebajikan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini. Kita ni mesti ingat ya, jangan kita ni sia-siakan, dan perkara-perkara ini adalah merupakan perkara-perkara yang memang kita ni satu objektif yang hanya akan dapat kita ni capai pada bulan Ramadan ini. InsyaAllah ya. Dan pada sebagaimana yang kita ni akan teruskan juga sedikit saya sentuh dengan kita ni hendaklah memperbanyakkan malam-malam yang kita ni lalui ni dengan berdoa. Jadi sebenarnya yang mulia penyampai hakikat berdoa tu adalah satu permohonan keinginan kita ni, hajat kita ni kepada Allah Subhanahu Taala dengan memohon rahmat, pertolongan, keselamatan kepada Allah Subhanahu Taala. Dan kita ni mesti ingat bahawa kita ni adalah merupakan seorang hamba kepada Tuhannya yang Maha Pencipta, yang Maha Berkuasa dan yang Maha Berkehendak. Jadi kita ni pohonlah dengan rasa rendah diri dan rasa kehambaan sebagai seorang manusia kepada penciptanya. Kita ni pohonlah dengan penuh keikhlasan kepada Allah SWT dengan menginsafi segala kesalahan-kesalahan kita ni. Kerana dalam kehidupan yang kita telusuri ni, untuk muhasabah banyak kesilapan ataupun tingkah laku perkara yang telah lari daripada ajaran agama Islam yang kita ni lakukan, yang kita ni pernah lakukan. Jadi kita ni mengakuilah bahawa perkara-perkara ini juga kita ni ingin kembali kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya, dan kita ni mohonlah kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa agar kita ni dapat meraih malam 1000 bulan ini, supaya dosa-dosa kita ni yang telah lalu dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala, dan kita ni pohonlah kebaikan agar kita ni sentiasa istiqamah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, dan yang kita ni adalah menjadi hamba Allah yang sentiasa taat kepadanya. Itulah yang paling penting. Kemudian jangan juga lupa kita ni mohonlah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan muhasabah diri kita ni, insaf dan menyesal. Selain daripada itu, setiap muslim ataupun yang kita di kalangan individu kita ni yang beragama Islam dianjurkan juga untuk memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kesalahan dan dosa selama mana kita ni sudah hidup ni. Mungkin saja ada dosa-dosa yang tadi anda sedari, apatah lagi dengan dosa-dosa yang tadi sedar. Jadi kita ni mestilah mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, yang mana maksudnya setiap anak Adam tidak akan terlepas daripada melakukan dosa, dan sebaik-baik orang daripada kalangan yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penyesalan yang tadi lakukan di masa lampau, kita ni hendaklah bertekad untuk tidak melakukan yang kita ni mengulangi kesalahan-kesalahan yang tersebut. Apa saja kesalahan? Contoh, kita ni melakukan kesalahan dengan yang kita ni perlakuan, perbuatan dan sebagainya. Baik Ustaz ya, sebelum meneruskan lagi tazkirah kita ni pada hari ini, tadi ada menyentuh antara amalan yang juga kita ni dianjurkan di penghujung ataupun apatah lagi di 10 malam terakhir Ramadan itu bersolat malam. Memang kalau pada hari-hari biasa tu bangun di 1/3 malam bertahajud, itu antara amalan yang kita ni dianjurkan. Dan tambahan lagi apabila di bulan Ramadan itu sama jua berqiyamul lail tu istilahnya tu Ustaz. Mungkin juga dapat menerangkan lebih lanjut. Mungkinkah ada perbezaan solat tahajud di malam-malam biasa dengan solat yang kita ni laksanakan pada malam qiyam itu Ustaz? Macam mana?
Mungkin dari segi bulan Ramadan ini, kalau dari malam-malam biasa dan malam-malam yang ada pada bulan Ramadan ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita ni memperbanyakkan lagi. Kalau malam-malam yang biasanya, mungkin kita ni dalam seperti kelazimannya, kita ni hanya membuat yang biasanya saja 2 rakaat dan sebagainya. Kemudian kita ni akhiri dengan sembahyang sunat witir. Tapi kalau dalam bulan Ramadan ini, mungkin kita ni perbanyakkan lagi, kita ni gandakan lagi daripada 2 kepada 4 kepada 6 dan sebagainya. Dan perkara-perkara ini juga merupakan satu perkara yang kita ni perkara yang berkaitan dengan sembahyang malam ini adalah satu perkara yang kita ni lazimi daripada para ulama kita ni. Sehingga kan dulu para ulama kita ni, imam-imam yang muktabar yang besar itu, mereka bersolat malam selama 30 tahun hanya untuk memperlihatkan ataupun yang kita ni menghambakan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang akan kita ni ikut para ulama-ulama ataupun imam-imam kita ni yang terdahulu daripada kita ni semangat bisdurang ataupun keazaman bisdurang mendirikan sembahyang malam itu, itulah yang akan kita ni contohi. Apatah lagi sebagaimana yang saya katakan tadi, dalam bulan Ramadan ini kita ni gandakan lagi, kita ni perbanyakkan lagi, kerana kita ni satu perkara yang ingin kita ni simpan dalamnya, kita ni objektif yang akan kita ni capai, bahawa kita ni ingin meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syurga tu memanglah kalau ia dinilai, ia memang mahal ataupun tinggi harganya, tapi macam mana kita ni akan mencapai, inilah jalan untuk mencapainya, inilah untuk jalan kita ni meraihnya dengan meraih fadilat-fadilat itu. Kerana fadilat-fadilat pada malam mulia, malam Lailatul Qadar ni ataupun malam 1000 bulan ni, di 10 malam yang terakhir ni, hanya akan menyinari orang-orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk dan juga istiqamah dalam mempertahankan ibadah-ibadah yang dilakukan ini. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, mungkin soalan seterusnya Ustaz, berbalik kepada perkongsian daripada Ustaz tadi dan penjelasan daripada Ustaz di atas soalan yang diajukan oleh Sarina tadi Ustaz. Dalam usaha kita ni memaksimalkan sebaik mungkin 10 hari terakhiran ni, dalam usaha tadi untuk meraih malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar, Ustaz juga ada mengongsikan kepentingan kita ni melakukan ibadah kita ni dengan penuh rasa keimanan dan juga rasa keikhlasan Ustaz. Jadi macam mana kedudukannya Ustaz jika ibadah itu dilakukan semata-mata untuk menemui malam Lailatul Qadar sahaja, tetapi mungkin dari segi keimanan ataupun keikhlasan itu mungkin Ustaz, macam mana? Berbeza. Mungkin itu barangkali soalan yang boleh diajukan kepada Ustaz, memberikan sedikit penjelasan Ustaz. Baik, inilah perkara-perkara ni kadang-kadang satu perkara yang kita lihat bahawa kita ni mesti ingat bahawa kita ni adalah merupakan seorang hamba. Hamba ni sifatnya memanglah lemah, ia berkehendak, ia mahu kepada sesuatu kuasa ataupun kita ni ia mahu meminta pertolongan daripada yang maha berkuasa ni. Jadi kalau kita ni melihat bahawa seorang hamba ni memang sifatnya lemah, memerlukan kepada pertolongan. Jadi cuma tu juga, kalau kita ni adalah orang yang lemah ni, kita ni minta kepada suatu pertolongan, kita ni, macam kita ni melihat bahawa ada yang akan kita ni capai perkara-perkara tu, maka kadang-kadang sebagai seorang hamba ni hendaklah kita ni memaksakan diri kita ni untuk lebih kuat dalam beribadah, untuk lebihnya kita ni bersemangat dalam beribadah. Kalau kita ni bercakap mengenai belum ada hidayah, sedangkan hidayah ni bukanlah untuk kita ni tunggu, jangan kita ni tunggu. Hidayah ni adalah untuk kita ni cari. Jadi hidayah ni adalah untuk kita ni cari. Maka kita ni perkuatkanlah untuknya kita ni mencari hidayah itu dengan memaksakan diri kita ni. Jadi soal ikhlas itu ia akan datang kemudian apabila sudah kita ni biasa ataupun lazim melakukannya. Jadi perkara-perkara ni mungkin dengan kita ni kalau sudah kita ni dah rasa macam kecewa ataupun dah berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka itu adalah salah kerana pengharapan seorang hamba kepada Tuhannya ni yang akan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana limpah dan kurniaan nikmat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni amatlah banyak dan amatlah luas. Jadi sebagai seorang hamba, perkara yang berkaitan dengan keikhlasan ini hendaklah kita ni lakukan amal ibadah itu terlebih dulu, kemudian kita ni nikmati keikhlasannya tu, kemudian kita ni cari apakah benar bahawa perkara ni hanya kita ni memberikan kita ni suatu perkara ataupun kita ni renungkan bahawa adakah benar kita ni ikhlas dalam melakukan ibadah-ibadah yang tersebut, apakah yang kita ni cari dan apakah matlamatnya. Kemudian kita ni perbaikilah niat kita ni, kerana niat ini juga merupakan suatu perkara yang penting dalam kita ni melakukan ibadah. Jadi tujuan kita ni semata-mata hanyalah untuk mencari keredaan Allah. Kenapa orang cari Lailatul Qadar? Hanya untuk meraih pahala dan rahmat daripada Allah. Jadi ada perkara-perkara
perkara lain. Semua orang, artinya saya ataupun siapa saja memang inginkan bahawa doa kita ni itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita ni minta, apa yang kita ni hajati. Sebab itu dah kata saya tadi, kita ni jangan tinggalkan ataupun kita ni jangan lalai. Memanglah sebagai sifat seorang manusia ada alpa dan kelalaian itu, tapi kita ni janganlah tinggalkanlah malam-malam yang tersebut itu, dan 10 malam yang terakhir ini daripada berdoa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan keikhlasan itu, dengan kita ni khusyukan itu, kita ni akan dapat mencapai perkara-perkara kebaikan yang diberikan ataupun dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ni sama-sama berdoa agar kita ni adalah antara sebahagian orang yang mendapat rahmat dan nikmat di malam 1000 bulan ataupun malam Lailatul Qadar ini, insya-Allah. Ya. Jadi mungkin di kesempatan ini juga Ustaz dapat mengungsikan doa yang lebih dianjurkan untuk kita ni perbanyakkan di saat-saat 10 malam terakhir ini, dan merenung juga kembali apa investasi kita ni selama 20 hari berada di bulan Ramadan ini. Silakan Ustaz. Baik, sebagaimana yang kita ni lazim sebagaimana yang kita ni lazim baca ataupun kita ni dengar doa malam Lailatul Qadar ni ialah yang berbunyi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi amalkanlah doa tu, sentiasalah amalkan, lazimkan ia. Mungkin perkara-perkara ni mana kita ni tahu rahmat yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni kepayahan doa yang paling pendek itu, mungkin kita ni dapat amalkan doa-doa lain yang dikongsikan, apa saja doa untuk kita ni kongsikan, tapi sebaiknya memang doa tu pelang tu yang memangnya kita ni untuk mendapatkan kita ni untuk kita ni meminta kepada Allah Subhanahu Taala, kerana maksudnya di sana tu memohon kepada Allah dengan kemaafan, dan Allah suka memaafkan hamba-hambanya ni, maka kita ni mohonlah kemaafan. Itulah doa yang lazim dibacakan. Kalau anda mampu pun baca doa yang Melayu ataupun kita ni mohonlah keampunan daripada Allah dengan sesuainya. Allah, ampunkanlah aku, maafkanlah aku kerana engkau adalah yang Maha Pemaaf. Bolehlah macam itu kali kiranya. Dan apa yang kita ni lakukan dalam bulan Ramadan ini juga, perkara-perkara yang kita ni lazim kita ni lakukan itu jangan kita ni tinggalkan, kerana ia merupakan kita ni satu pelaburan kebajikan yang akan dinilai pada hari akhirat nanti. Jadi perkara-perkara yang sudah saya katakan tadi itu, seperti dengan doa yang lazim dibacakan itu, jangan tinggal. Itulah doa rangkaian doa yang paling pendek untuk dapat kita ni hafal. Jadi jangan tinggal. Kemudian kita ni teruskan dengan pelaburan saham-saham kebajikan kita ni yang akan kita ni bawa ke akhirat nanti. Wallahu alam. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz, pengisian yang cukup padat dan padu kita dibawakan sebaik-baik 1000 bulan dalam sesi ceramah Ramadan bulan mulia ini. Dan untuk yang mulia Ustaz, insya-Allah kita ni akan jumpa lagi ni Ustaz. Indah pun nyorang melalui siaran, mungkin di luar ketua ada nyorang rancangan lain begitu, dan semoga terus sehat afiat Ustaz. Assalamualaikum. Jaga diri Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.